إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Muzani apabila beliau menceritakan tentang kitab haji atau perjalanan berkaitan dengan haji, kata Al-Imam Syafi'i, faradallahu tabaraka wa ta'ala al-hajj ala kulli hurrin balighin istata'a ilaihi sabila bidalalatil kitab wa sunnah. Kata Al-Imam Syafi'i, Allah telah mewajibkan haji ke atas setiap orang yang merdeka, baligh, cukup umurnya, berkemampuan untuk menunaikan haji, berkemampuan untuk berjalan menunaikan haji berdasarkan kewajiban Al-Quran dan juga sunnah. Jadi Al-Imam Syafi'i membuka kitab haji ini dengan perkataan kewajiban haji. Sebagaimana yang kita baca minggu lepas dalam kitab Al-Um, sama juga Imam Syafi'i membuka kitab haji dengan perkataan yang sama. Cuma bezanya, dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i mendatangkan dalil. Dia menceritakan dengan detail. Sebab itu kitab haji dalam Al-Um hampir satu jilid tebal. Sebab semua perkataan Imam Syafi'i disebut bersama dengan dalil. Tapi Mukhtasar Al-Muzani, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, dia meringkaskan perkataan Al-Imam Syafi'i. Sebab tujuan Al-Muzani tulis kitab ni, tujuannya bukan untuk bagi semua dalil yang Imam Syafi'i guna, tapi tujuannya sekadar untuk sampaikan apa pandangan Imam Syafi'i. Jadi dalam bab ini Al-Muzani hanya meriwayatkan diwajibkan menunaikan haji bidalalatil kitab wa sunnah. Wajib menunaikan haji dengan dalil daripada Al-Kitab dan juga sunnah. Baik. Perkataan haji dalam bahasa Arab, ulama berbeza pandangan apa maksud haji. Sebahagian ulama mereka menyebutkan haji artinya al-qasd ataupun niat. Bila kita sebut tariqul hajjaj, jalan yang kita tempuh, jalan itu disebabkan kita ada niat. Jadi itu haji al-qasd. Jadi salah satu maksud perkataan haji, satu benda yang diikut niat. Kita berniat, kita menunaikan haji. Jadi itu yang pertama. Haji juga dalam bahasa Arab berarti al-aud, berulang-ulang. Perkataan haj juga berarti ulang-ulang. Kenapa berulang-ulang dan kenapa niat? Sebahagian ulama menyebutkan haji ini diambil perkataan haji kerana qasad, kita ada niat untuk menunaikan haji. Apa beza haji dengan ibadat lain? Ibadat lain kita ada niat, kita boleh buat bila-bila masa muda. Tapi haji dia memerlukan satu niat yang betul-betul besar. Sebab haji dia rentetan perjalanan. Dan haji ini hanya bagi orang yang mampu. Jadi sebab itu niat pada haji ditekankan lebih daripada ibadat-ibadat lain. Ibadat lain kita ada niat, kita boleh buat terus. Tapi niat dalam haji lebih kuat sebab niat sahaja dalam haji tak boleh. Dia kena ada iltizam yang kuat. Sebab apabila orang menunaikan haji, dia akan mengorbankan satu benda yang lain. Itu pasti. Kita tunaikan solat, kita ambil sedikit daripada waktu kita, tak ada apa-apa yang terjejas. Kita balik, kita tunaikan kerja kita yang lain. Kita puasa,
kita tahan diri kita daripada makan dan juga minum dan benda-benda yang batalkan puasa. Dan tak ada apa yang terjejas. Lepas tu hidup kita macam biasa. Kita teruskan hidup macam biasa. Tapi apabila manusia memilih untuk tunaikan haji, ada benda yang dia kena lepaskan. Dia kena lepaskan keluarga dia kena lepaskan tempat tinggal dia kena lepaskan kesenangan dia. Banyak benda yang dia kena lepaskan. Jadi haji dinamakan Al-Qasr. Haji perlukan niat yang kuat baru boleh tunaikan haji. Dan sebagaimana yang kita selalu sebut, satu benda haji nikmat yang Allah bagi kepada siapa yang mengenal. Bukan semua orang Allah bagi pilihan untuk buat haji. Bahkan di kalangan fuqaha, para ulama di dalam fiqh, ada di kalangan mereka juga yang tidak sempat menunaikan haji. Kerana ini pemberian Allah. Kita bayangkan zaman dahulu kan, untuk pergi ke Mekah tak ada jalan lain melainkan binatang tunggangan. Itu sahaja pilihan yang mereka ada. Zaman itu belum ada kereta api. Ada kapal layar. Kapal layar berjalan ikut angin, ikut arah angin. Tapi nak menggunakan unta ataupun kuda menunaikan haji, kuda tak boleh, kuda tak mampu. Kuda tak hidup tanpa air. Jadi orang guna unta. Dia mesti kena guna unta sebab unta saja yang boleh tahan lama tanpa air. Untuk orang datang daripada Yaman, contohnya Yaman ataupun Syam, Jordan, Syria, tempat yang jauh. Dari Madinah nak pergi ke Mekah, perjalanannya 9 atau 10 hari. Itu Madinah ke Mekah. Tapi kalau daripada Syam, daripada Jordan, perjalanannya 2 kali ganda. Berbelas-belas hari untuk sampai ke Mekah. Daripada Yaman, jarak daripada Yaman ke Mekah 2 kali lebih jauh daripada Madinah ke Mekah. Jauh perjalanan. Dan perjalanan yang jauh ini dia bukan sahaja memerlukan duit. Bukan sahaja memerlukan duit, dia perlukan tenaga manusia. Mungkin sekarang ni dia punya situasi berbeza. Siapa ada duit dia boleh pergi haji. Sebab kenderaan ni jadi benda yang mudah. Rahilah, kenderaan pengangkut kita jadi benda yang mudah, kita boleh dapat. Tapi zaman itu kenderaan pengangkut bukan benda yang paling asas. Benda yang betul-betul penting, kita boleh tahan atau tak nak naik kenderaan. Dan umat terdahulu mereka menunaikan haji. Mereka pergi menunaikan haji. Bahkan ramai di kalangan mereka yang mereka tak sempat balik ke rumah untuk menunaikan haji. Perjalanan mengambil masa, pergi 6 bulan, balik 6 bulan, tak sempat balik. Ramai di kalangan mereka yang meninggal. Jadi itu situasi pada zaman Al-Qasr. Sebab itu penting dalam haji ni, niat yang betul-betul kuat itu penting. Yang kedua, haji juga dinamakan Al-Aud ataupun benda yang berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Sebab perjalanan haji ini perjalanan yang berulang-ulang. Sebagaimana Haji Khairil sebut tadi, kita tidak statik menunaikan haji. Kita tak duduk satu tempat je. Hatta penghuni Masjidil Haram pun dia tak boleh duduk satu tempat apabila menunaikan haji. Dia mesti kena berjalan. Jadi haji memerlukan kita berjalan. Sebab itu nanti kita akan bincang, kemampuan itu ada 2. Sama ada kita mampu sendiri ataupun kita mampu bagi upah orang lain buat untuk kita. Sebab haji mesti berjalan. Haji kita tak boleh duduk di Mekah sahaja. Al-Aud, sebahagian ulama sebutkan artinya kita duduk di Mekah awal. Tapi apabila hari tarwiyah, kita akan keluar pergi ke Mina. Daripada Mina, kita akan pergi ke Arafah. Daripada Arafah, kita pergi ke malam ni, kita bermalam di Muzdalifah. Kita di Muzdalifah. Daripada Muzdalifah, kita masuk haram untuk kita tawaf dan juga sa'i. Daripada haram, kita pergi ke Mina balik. Malam yang ke-11, 12. Malam 10 dan 11. Terus 10, 11, 12. Kita pergi ke Mina balik. Dan sebelum kita tinggalkan Mekah, daripada Mina, kita kena masuk Mekah balik untuk wada. Dan kemudian kita keluar. Jadi, perjalanan haji ini namanya Al-Aud. Perjalanan yang kita bergerak, kita tak berhenti. Kalau tuan-tuan ingat, minggu lepas kita cerita orang Mekah di zaman Jahiliyah, saya tak tahu, lupa dia cerita tak. Mereka ni sombong. Sombong dia macam mana? Dia kata kami ni orang Mekah. Bila nama kata kami orang Mekah, ada kelebihan yang dekat kami je, orang lain tak ada. Apa kelebihan dia? Kami duduk tanah haram, kami tak keluar. Orang lain, dia keluar daripada tanah haram. Kami duduk tanah haram. Jadi sebab itulah penghuni Mekah zaman tu,
Orang yang datang daripada luar, mereka kata, kamu kena pergi duduk di Arafah tanggal 9. Hari Arafah kamu kena pergi ke Arafah. Arafah di luar tanah Arab. Orang Mekah kata, kami tak payah, kami duduk di Mekah. Dan orang Mekah ni dia buat bisnes minded dia bagus sikit. Dia buat macam-macam peraturan. Orang luar datang, dia tak boleh pakai baju tawaf, dia mesti tawaf pakai. Orang Mekah tak tahu. Jadi dia buat peraturan macam untuk tunjukkan yang dia ni special. Tapi apabila Nabi datang tunaikan haji, Nabi beritahu kepada para sahabat, sebagaimana hadis yang disebut tadi, Al-Hajj Arafah. Haji itu adalah Arafah. Tak kira hang orang Mekah ke, hang orang Sudan ke, hang orang macam bubuk ke, orang mana ke, sama. Al-Hajj Arafah. Pergi haji, kamu mesti tinggalkan haram, kamu kena duduk kat Arafah. Kalau kamu duduk dalam haram saja tak pergi Arafah, haji kamu batal. Dan Arafah tak boleh ganti. Kita tak larat, sebagai contoh kan. Kita sakit, kita pitam, kita terlena. Kita tak pergi ke Arafah. Sedap-sedap duduk tidur kat Mekah, sudah malam dah berlalu, masuk tanggal dan lepas waktu malam, masuk pagi yang ke-10, haji kita dikira tidak sah. Sebab kita tidak berada di Arafah pada hari Arafah. Jadi itu benda penting. Haji hanya sah kalau kita duduk di Arafah. Sebab tu orang sakit kadang-kadang tak makan dia orang pakai bulan, kena juga pergi ke Arafah, dia kena duduk di situ. Jadi al-aud, perjalanan yang berulang-ulang. Bila diwajibkan haji, apabila Imam Syafi'i sebutkan haji ini diwajibkan dari kitab dan juga sunnah, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wa adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wahai Ibrahim, sampaikanlah kepada manusia, izinkanlah, iklankanlah kepada manusia untuk menunaikan haji. Maka mereka akan datang menunaikan haji rijalan, berjalan kaki, wa 'ala kulli dhamirin, dan juga di atas semua binatang tunggangan. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Mereka akan datang daripada semua perjalanan, daripada semua bentuk muka bumi yang jauh, mereka akan datang ke Mekah. Para ulama bahaskan macam mana Nabi Ibrahim, ni tak tulis dalam buku ni syarah sendiri. Sebab tu kitab fiqh ni, itu dia punya pro and cons lah. Kalau kita baca kitab fiqh yang besar, macam ni, semua benda tertulis. Jadi kita baca, kita faham. Tapi bila kita baca mukhtasar dia sikit je. Macam mana nak tahu? Kena cerita. Kalau tak cerita, kita tak dapat gambaran penuh. Sebab mukhtasar dia ringkasan. Jadi balik kepada cerita Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim mengajar orang menunaikan haji? Al-Imam Al-Tabari dia ceritakan banyak kisah. Antaranya apabila Nabi Ibrahim ini diajar cara menunaikan ibadat haji, bila dia siap, Allah suruh Nabi Ibrahim, Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa adzin fil nas bil hajj. Sekarang suruh manusia menunaikan haji. Maka Nabi Ibrahim bertanya, fa aina yablughu nidai? Ya Allah, kalau aku suruh orang menunaikan haji, bagaimana kita sebut minggu lepas kan? Tak ada siapa kat Mekah. Nabi Ibrahim tak ada siapa. Dia seorang kat situ. Dia dengan keluarga dia. Dia tanya, fa aina yablughu nidai? Suara aku ni nak sampai mana? Siapa yang akan dengar? Maka Allah kata, alaikan nida wa alayyan balagh. Wahai Ibrahim, tugas engkau adalah panggil orang, menyampaikan kepada orang, itu tugasmu. Engkau panggil, aku sampaikan. Bahkan sebahagian salaf disebutkan itu, dalam tafsir Tabari disebutkan, apabila Nabi Ibrahim sebut nida, apabila Nabi Ibrahim panggil, panggilan itu didengari oleh semua zuriat yang berada di dalam aslabul rijal. Aslabul rijal, tulang sulbi lelaki dan arhamil nisa, dan juga rahim perempuan. Sebab apa tulang sulbi? Sebab air mani lelaki daripada tulang sulbi. Jadi semua orang beriman, sebelum lahir lagi pun, sebelum dia wujud sekali pun, dia dengar perintah yang Allah bagi tahu kepada Nabi Ibrahim, dan dia dengar seruan Nabi Ibrahim, dan dia datang menunaikan haji. Jadi itu asalnya apabila diwajibkan menunaikan haji. Selepas itu kita dah cerita lepas tentang orang yang kafir tak menunaikan haji dan sebagainya. Syarat-syarat menunaikan haji, sebagaimana yang Imam Syafi'i
Syafi'i sebut, ada orang kata Imam Syafi'i sebut. InsyaAllah nanti kita boleh lihat kalau kita pelan-pelan kita boleh lihat. Jadi syarat menunaikan haji sebagaimana Syafi'i sebut, orang tu dia mesti merdeka. Dan yang kedua dia mesti balik, dan yang ketiga Imam Syafi'i sebut berkemampuan. Tapi yang penting ringkasannya ada 5 syarat. Di dalam kitab apa nama Mukhtasar ni Al-Ghazali sebutkan 3, tapi ada 5 syarat dalam mazhab Syafi'i untuk mewajibkan orang menunaikan haji. Siapa diwajibkan tunaikan haji? Satu, dia mesti Islam. Sebab apa dalam kitab Mukhtasar ni tak sebut dia mesti Islam? Sebab Islam bukan sahaja syarat menunaikan haji, semua ibadat lain dia mesti Islam. Kalau dia tak Islam, ibadat haji dia tak sah. Islam yang pertama. Dan yang kedua, dia mesti akil. Dia mesti ada akal. Ada akal artinya dia bukan gila, dan dia bukan tak sedar diri. Dan yang ketiga, dia mesti balik. Balik artinya apa? Umur dia cukup. Tuan-tuan, 3 benda ni menjadi syarat untuk buat semua ibadat lain. Solat hanya diterima kalau orang tu Islam, dia akil dia ada akal, dan juga dia balik, dia cukup umur. Solat, puasa sama juga. Bila wajib puasa ke atas kita, satu kita Islam, yang kedua kita balik, yang ketiga kita cukup umur. Zakat ada tambahan, zakat kena ada harta. Tak ada harta cukup umur tak guna je, nak bayar zakat pakai apa. Tapi yang penting ini 3 benda yang basic, semua ibadat kena. Untuk haji dia ada 2 tambahan. Apa 2 tambahan itu? Satu, merdeka. Haji tidak diwajibkan bagi hamba. Apa logiknya? Logiknya haji ini diwajibkan bagi orang yang mampu. Jadi orang yang hamba dia tidak dikira mampu, sebab dia tidak ada pemilikan. Hamba dia tak miliki apa-apa, sedangkan dia pun dimiliki oleh Tuhan dia. Jadi dia mesti merdeka. Dan yang kelima, dia mesti mampu. Dan kita akan cerita dengan detail lagi apa yang dimaksudkan dengan mampu. Merdeka dan juga mampu. Baik, kalau orang buat juga haji sebelum sampai benda-benda ini. Jadi tuan-tuan ada syarat-syarat ini semua sebelum kita sambung. Kelima-lima ni 5 syarat tunaikan haji. Kalau tuan-tuan boleh ingat, kalau tak ingat tuan-tuan tulis. Islam, aqil, baligh, lagi merdeka dan juga mampu. 5 syarat wajib untuk orang menunaikan haji. Ada 4 syarat yang namanya wujub wal ijza. Wajib tunaikan haji dan hajinya dikira belum sempurna selagi dia tak buat. Ijza ni artinya kalau dia tak buat belum sempurna. Wajib artinya wajib tunaikan haji. Jadi ada 4 syarat ni. Kalau hilang salah satu daripada 4 syarat ni, dia tak wajib tunaikan haji. Satu lagi, dan kalau dia buat pun haji dia masih tak dikira. Ini benda penting. Faham tak? Kalau tak saya ulang. Syarat ada 4 benda ni. Namanya syarat wajib dan juga ijza. Wujub dan ijza. Artinya kalau hilang salah satu daripada 4 benda ni, dia tak wajib tunaikan haji. Itu syarat wujub. Dan yang kedua ijza. Ijza ni artinya tertunai. Artinya kalau salah satu daripada 4 benda hilang, dia buat haji pun belum lagi tertunai kewajipannya. Ini 4 benda. Okey, clear. Yang pertama, Islam. Kalau dia tak Islam, haji dia tak sah. Dia tak wajib tunaikan haji. Betul. Dan kalau dia tak Islam juga, dia buat haji belum dikira sempurna. Nanti dia masuk Islam, dia kena buat lagi sekali. Sebab kewajipan haji dia belum buat. Yang kedua apa? Merdeka. Kalau dia hamba, dia tak wajib tunaikan haji. Tapi kalau dia buat juga haji, dia masuk Islam nanti, dia kena buat sekali lagi tak? Bila dia merdeka nanti, dia kena buat sekali lagi tak? Dia kena buat sekali lagi. Sebab ijza, syarat itu belum ada. Hajinya itu tidak dikira. Sah tapi tidak dikira. Haji wajibnya tak dikira. Belum balik, sama juga. Belum balik, tak wajib tunai haji. Tapi misal kata dia buat juga haji,
Lepas dia dah balik, dia kena buat sekali lagi. Ini benda penting. Ramai sahabat-sahabat kita tanya, Ustaz, saya bawa anak umur 12 tahun, umur 11 tahun menunaikan haji ataupun menunaikan umrah, cukup ke tak cukup? Kita kata satu, dia buat haji dan juga umrah, dia dapat pahala. Ataupun kita dapat pahala, kita yang bawa dia. Tapi lepas dia balik, dia kena buat sekali lagi. Sebab haji wajib belum tertunai bagi dia. Walaupun dia baca semua cukup, dia buat semua perkara haji macam kita buat, dia niat macam kita niat, lepas dia balik, dia kena buat sekali lagi. Begitu juga dengan orang yang gila. Orang gila macam pasien, ada orang gila. Dia bukan gila semua bab, ada bab tertentu dia gila, bab lain dia tak gila. Dia buat ibadat dia tak gila. Orang gila isim ni kan, dia buat zikir semua dia hebat, dia tak gila. Main bab kehidupan dia jadi gila. Jadi kalau dia buat haji dalam keadaan dia gila tu, kita tanya hang gila kan tak? Dia kata aku buat haji okey, aku hafal semua benda, aku baca. Hang sedap tak? Dia kata tapi tak sedap kadang-kadang. Sebenarnya aku tak sedap. Dia buat haji, dapat pahala tak dapat pahala, wallahu a'lam. Tapi ketika dia buat, dia tidak berakal. Artinya nanti bila hilang sifat gila itu, tanya dia, "Ni okey dah?" "Oh, ni dah okey dah. Aku tak dah okey dah. Kalau tak ada masalah." Dia kena buat sekali lagi. Jadi ini untuk 4 benda. Islam, akil, balik dengan hur. Islam, berakal, balik dan berbeza. Tapi syarat yang kelima, al-istita'ah, berkemampuan. Dia tak mampu. Artinya apa? Dia tak wajib menunaikan haji. Dia tak mampu, tak perlu menunaikan haji. Orang tanya, "Pak Cik, umur 60 tahun, bagaimana Pak Cik tak pergi haji?" "Pak Cik tak boleh, hutang bank dia bayar tiap-tiap bulan, gaji Pak Cik bayar hutang bank dia, tak mampu nak pergi haji." Dia tak wajib pergi. Satu. Tetapi kalau siapa-siapa yang baik hati bagi duit ke dia, kesian dia nak tengok Pak Cik ni bayar hutang tak habis, bagi kat dia duit, lah ambil duit ni, Pak Cik pergi haji. Kalau dia pergi haji, haji wajib dikira telah sempurna bagi dia. Jadi tuan-tuan, ini beza 4 syarat tadi dengan mampu. Syarat mampu adalah syarat wajib, tapi bukan syarat tertunai, bukan syarat ijzah. Kalau tak mampu, dia pergi buat juga, telah tertunai. Tapi kalau tak Islam, dia pergi buat juga, belum tertunai. Belum balik, dia pergi buat juga, belum tertunai. Jadi faham tak beza antara dua? Jadi itu berkaitan dengan mampu. Kita bagi duit ke orang, kita suruh orang pergi haji, okey, selesai dah haji dia, dia tak payah buat sekali lagi. Nanti kok dia jadi kaya, tiba-tiba buka akaun bank, hutang-hutang dia tu semua pasang balik main dia. Dia tak perlu dah selesaikan sekali lagi. Sebab telah tertunai apa yang dia buat. Saya dah ambil pula. Baik, seterusnya kata Al-Imam Syafi'i. Ini baru apa ni? Silakan. Okey, ini berkenaan yang jemaah-jemaah yang nak bawa anak yang belum akhir balik. Okey, baik umrah dia haji. Jadi bila haji dia tak sempurna ataupun yang patut bayar dam ataupun tu boleh urus tak hurai. Kadang-kadang dia ni bawa anak dia akan umrah apa tu dia fikir tak apalah boleh budak. Tapi dah niat ihram. Kalau budak tu niat dia ihram dan dia dua, satu memayis, satu belum memayis. Belum memayis ni dia tak erti nak beza. 1/5 jadi 10. Dia tak tahu. Hari ni dia sembahyang zuhur 2 rakaat, esok dia sembahyang 4 rakaat. Dia tak tahu. Itu belum memayis. Dia ikut dia. Jadi tak ada kewajipan tak kata. Tapi budak dah memayis ni dia pandai baca Fatihah. Dia tahu dia tahu logik akal. Dia tahu makan cili rasa pedas, makan ais rasa sejuk. Itu memayis. Bagi memayis, bila dia buat ibadat, dia mulakan ihram, dia mesti iltizam dengan ihramnya sampai dia habis. Dia mesti ikut. Kalau dia langgar pantang ihram, sedangkan kita beritahu dia start daripada ihram sampai habis tahalul, tak boleh gigit kuku, tak boleh pakai kek, tak boleh pakai baju dan sebagainya. Dia buat juga, tidak kena bayar. Sebab dia dikira melakukan ibadat.
apabila dia mumayyiz. Tetapi haji dia sah tak sah? Haji dia sah. Telah tertunai tak tertunai kewajipan? Belum tertunai kewajipan. Okey, jelas? Mumayyiz sebagai ulama sebut 9 tahun. Tapi mumayyiz ni wallahu a'lam, dia terpudak kita lihat sendirilah perkembangan budak-budak ni semua. Dan balik juga ulama berbeza pandangan. Kecuali untuk mazhab Syafi'i balik 15. Kalau dia tak mimpi dan tak datang faid 15. Tapi ikut mazhab Hanafi 18. Kalau tak mimpi dan juga tak datang faid. Banyak untuk kita negeri cerita ni. Baik tuan-tuan, seterusnya ayat yang kedua, kata Imam Syafi'i, wa man hajja marratan wahidatan fi dahrihi falaysa alayhi ghairuha. Sesiapa yang menunaikan satu haji dalam hidup dia, seumur hidup dia, lifetime license ni, sekali dia menunaikan haji, falaysa alayhi ghairuha, tidaklah diwajibkan ke atasnya menunaikan haji-haji yang lain daripada itu. Sekali kalau dia buat, settle. Ada orang tanya, Ustaz, saya pergi haji kali pertama tapi saya tak confident. Sebab apa tak confident? Saya hukum tak tahu, saya ikut orang je apa orang buat. Jadi Ustaz, boleh tak saya nak kira haji itu sunat je, yang kali kedua ni saya nak buat betul-betul? Apa jawapannya? Tak boleh. Haji wajib kamu tetap yang first tu je, tak boleh ubah. Kalau rasa tak confident, nak pergi sekali lagi, yang kedua ni boleh, tapi dia bukan lagi haji wajib. Kurang tak kurang pahala kita tak tahu, tak dan nak belajar Ustaz. Duduk standby nak pergi cuti Jordan, tiba-tiba kuartal terbuka orang panggil pergi haji. Saya pun ikut orang pergi haji. Tak apa. Sahabat Nabi pergi haji, mereka belajar ketika menunaikan haji. Ketika nak tawaf baru Nabi ajak kat sahabat, okey sekarang ittiba. Buka tangan sebelah. Sekarang ramal, lari. Ada sahabat datang dekat dengan Nabi, Nabi duduk di atas bukit Safa. Oh, ni doa Nabi baca. Ada sahabat yang duduk dekat dengan Nabi ketika Nabi menghadap Kaabah, Nabi angkat tangan, Allahu Akbar. Sahabat dia, oh yang ni rupanya Nabi baca. Tak apa, kalau kita tak tahu siapa benda. Cuma benda, kalau benda wajib Nabi beritahu, benda penting. Macam mesti duduk di Arafah. Itu Nabi beritahu kat semua orang. Kalau mesti duduk kat Arafah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, balik kepada perkataan Imam Syafi'i ini, yang diwajibkan dalam haji adalah sekali. Baik, sambung sikit. Apa hukum pergi ke Akhraf? Hukum pergi ke Akhraf tak ada masalah. Orang yang diberi kemudahan kepada dia, dia boleh pergi ke Akhraf. Cuma sebahagian ulama mereka berpandangan tidaklah digalakkan pergi ke Mekah terlalu kerap. Sebagian ulama mazhab Maliki disebutkan tidak digalakkan pergi terlalu kerap. Jangan selalu sangat pergi. Dan percubaan Nabi masuk ke Mekah, percubaan Nabi setiap tahun Nabi pergi sekali. Tahun ke-6 Nabi try pergi sekali, tahun ke-7 Nabi pergi sekali, tahun ke-8 Nabi pergi, tahun ke-9 Nabi pergi. Jadi Nabi pergi setahun sekali. Lebih daripada setahun sekali boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Cuma sebahagian ulama berpandangan itu tidak digalakkan pergi lebih. Kenapa tak digalakkan? Banyaklah sebabnya, banyak kemungkinan. Satu, bila kita buat Akhraf, kita pun tak rasa rindu dan sebagainya. Wallahu a'lam, ini bab yang berbeza pandangan. Cuma yang penting dalam nas ini Imam Syafi'i nak sebutkan ya, haji itu sekali, wajibnya sekali. Sebab itu dalam hadis Abu Hurairah menyebutkan, pernah satu ketika Nabi duduk di atas mimbar, Nabi sebut, faradallahu alaikumul hajj, Allah telah mewajibkan ke atas kamu menunaikan haji. Ada seorang lelaki dia tanya, ya Rasulullah, afi kulli amin, tiap-tiap tahun kau kena buat haji? Nabi diam. Dia tanya lagi sekali, wahai Rasulullah, tiap-tiap tahun kau kena buat haji? Nabi diam. Dia tanya kali ketiga, wahai Rasulullah, tiap-tiap tahun kau kena menunaikan haji? Kata Nabi, wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang memegang jiwaku, lau qultuha la wajabat. Kalau aku kata kat kamu sekarang ni, dia tak tahu kena menunaikan haji, la wajabat, maka Allah akan mewajibkan haji. Walau wajabat ma kuntum biha, kalaulah Allah wajibkan kamu tunaikan haji tiap-tiap tahun,
kamu tidak akan menunaikannya. Walau taraktumuha lakafartum. Dan kalau kamu tinggalkan haji, artinya kamu telah menjadi kufur. Jadi maksud perkataan Nabi ini sekali. Dan itu juga hadis Al-Aqra' bin Habis apabila ditanya Rasulullah, ahajjatuna hadhihi li'amina aw lil abad? Wahai Rasulullah, haji yang kita buat ni untuk tahun ini saja atau untuk selama-lamanya? Nabi jawab kepada lil abad. Haji yang kamu buat ni untuk selama-lamanya. Jadi maknanya perkataan Imam Syafi'i ini menunjukkan yang kewajipan menunaikan haji itu adalah sekali. Baik, seterusnya kata Imam Syafi'i, al-istita'atu wajhan. Kemampuan itu terbahagi kepada dua. Okay. Kemampuan itu terbahagi kepada dua. Ahaduhuma ayyakuna mustati'an bi badanihi wajidan min malihi ma yuballighuhu al-hajj bizadin wa rahilatin. Salah satu daripadanya kemampuan dengan badan dia sendiri. Dia boleh tunaikan haji dengan badan dia sendiri. Dan dia mendapati ada di kalangan hartanya, dia mendapati sedikit daripada hartanya yang membolehkan dia menunaikan haji. Bizadin wa rahilatin. Dengan apa? Dengan bekalan dan juga binatang tunggangan. Jadi itu satu jenis. Tentu saya tak baca translation kalau ada berbeza dengan yang saya katakan, atau bagi tahu dia silap translate ataupun saya silap faham. Yang translate itu kawan saya yang kerja dekat Institut Terjemahan Agama. Jadi saya tak baca, tak sempat baca. Jadi tuan-tuan tengok kalau rasa lain saya translate, lain dia tulis, bagi tahu kita tengok kat mana yang berlaku silap. Tapi kalau apa lahjah, kalau dialek lain tak apalah, dia orang sama, dia orang Penang, dia perkataan dia orang lain. Yang penting maksud dia. Kalau maksud dia tak sama, kita bagi tahu. Jadi yang satunya artinya dia mampu dengan badannya. Badan dia cukup kuat untuk pergi haji. Dan yang kedua, ada duit yang membolehkan, dengan duit tu dia pergi haji. Dengan duit tu, dengan harta tu, dia boleh sediakan zad wa rahilah, bekalan dan juga binatang tunggangan untuk menunaikan haji. Dan apabila orang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man istata'ah, mampu tu maksud dia apa? Nabi kata zadun wa rahilatun. Mampu tu maknanya kamu mampu dengan bekalan dan juga dengan binatang tunggangan. Dia kena bekalan, betul? Itu asas dia bekalan zat dan juga rahilah. Baik, yang kedua, wal wajhul akhar ay yakuna ma'dhuban. Dan yang kedua, bagi orang yang kuat badannya. okey, ma'dhub ni bukan kuat badannya. Yang kedua ni, kemampuan yang kedua, ma'dhub ni dia lemah. Ay yakuna ma'dhuban, dia lemah. Fi badanihi, ada kelemahan pada badannya. Perkataan ma'dhub, adab ni, maksudnya kalau pedang tu ma'dhub, pedang tu patah sikit. Jadi kalau orang ma'dhub, dia senyek sikit lah. Dia tak berapa cukup, dia tak cukup kuat. Jadi benda tu kan. Kedua badan dia tak cukup kuat. Okey, ma'duban fi badanihi. Ada kelemahan pada badannya. Pinggang dia tak straight ke, lutut dia bengkok ke, apa tak kisahlah. Yang penting badan dia ada kelemahan. Ataupun tak apa, nanti saya beritahu. Okey, dia buat bowl sikit sebelum kita bagi banyak kopi, betul. Kuat badan. Okey. Jadi badan dia tak kuat. La yaqdir an yathbuta ala markabin bihalin. Dia tak mampu untuk duduk di atas binatang tunggangan. Maknanya badan dia ni tak cukup kuat untuk dia duduk di atas binatang tunggangan. Ataupun kalau dia pergi berjalan, tak cukup kuat untuk dia berjalan dengan jarak yang sejauh itu. Nanti kita cerita bila wajib berjalan, bila tak wajib berjalan. Wa huwa qadirun ala man yuti'hu idza amarahu an yahujja anhu bi ta'atihi lahu. Tetapi dia mampu untuk menunaikan haji dengan cara apa?
dengan cara orang yang dia suruh orang tu buat haji, tolong buat haji kat aku Ustaz, orang tu mentaati dia, mentaati perintah dia, itu dia mampu. Ataupun man yastajiruhu, orang yang dia sewa untuk tunaikan haji. Bukan sewa kereta, sewa orang boleh. Aku sewa orang sebulan kan yang buat benda lain. Pergi Mekah, tunaikan haji kat aku. Maknanya orang tu kita sewa, istijar. Kita upah dia menunaikan haji bagi pihak kita. Maka dalam kes ni, kata Imam Syafi'i, fayakunu hadha mimman lazimahu fardul haji kama quddir. Maka orang yang begini baginya wajib menunaikan haji sama seperti orang yang mampu. Dia pun wajib juga. Walaupun badan dia tak cukup kuat, badan dia sengit, dia tak mampu nak pergi buat haji. Tapi ada dua situasi. Satu situasi, ada orang dengar cakap dia, anak dia akan dengar cakap dia beritahu kat anak dia, hampir buat haji, bubuh nama aku. Boleh. Yang kedua, dia bagi upah dekat orang, ambil duit ni, pergi tunaikan haji bagi pihak aku. Kata Imam Syafi'i, orang macam ni dia pun wajib tunaikan haji sama macam orang yang mampu. Wa ma'rufun min lisanil arabi, dan telah menjadi sesuatu yang difahami. Kenapa translation jadi pendek? Ni baik. Nampak saya dia translate sendiri. Ringkasan. Translate ringkasan juga. Dah kita ringkasan. Translation pun lagi ringkas. Tak apalah, kita baca betul-betul. Nanti saya akan lagi apa dia kita. Tak ada dah. Tak apa nanti. Ataupun kita ambil teks asal, saya baca tuan-tuan tulis translation. Dalam masa yang sama tuan-tuan akan pandai bahasa Arab. Lagi mudah kan kita tak payah translate. Tapi tak apalah, yang penting. Fayakunu hadha mimman lazimahu fardul haji kama qaddir. Maka dia wajib menunaikan haji macam orang lain yang wajib. Wa ma'rufun min lisanil Arab, dan menjadi satu benda yang ma'ruf dalam lisan Arab, dalam bahasa Arab. Kita buka yang Arab lah sekarang. Kita translate satu batang. Kalau jadi kita 15 kelas. Lama sikit. Kat mana? Sebab translation ni tak sama dengan okey. Ma'ruf bi lisan al-Arab. Boleh. Okey, kita ini mula kan. Yang difahami dalam perkataan Arab. Ay yaqula rajul ana mustati'un li an abdiya dari aw akhita thawbi, yakni bil ijarati aw biman yuti'uni. Kata Imam Syafi'i, ikut bahasa Arab ni, dikenali dalam bahasa Arab, kalau seorang lelaki dia kata aku mampu nak buat rumah, dia cakap kawan dia kata aku mampu nak buat rumah, ataupun dia kata aku mampu nak jahit baju, difahami daripada perkataan dia sama ada dia buat sendiri ataupun bil ijarati, ataupun dia bagi upah ke orang, ataupun orang yang mentaati dia. Kita faham secara logik. Kalau dia kata aku mampu nak buat rumah macam kawan ni, artinya bukan dia sendiri nak pergi pasang tiang, bubur batu ni, bukan dia. Maksud perkataan dia apa? Aku mampu, sama ada aku buat sendiri ataupun aku upah orang suruh buat, ataupun apa? Aku suruh orang dia buat untuk aku. Jadi kata Imam Syafi'i, perkataan mampu artinya sama ada dia buat sendiri ataupun orang lain buat untuk dia. Wa ruwiya 'an Ibn Abbas, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, anna imra'atan min Khaf'am qalat, ada seorang perempuan daripada Bani Khaf'am, dia datang, dia kata, ya Rasulullah, inna faridatal hajj, inna faridatallah fil hajj ala ibadihi, adraktu abi shaykhan kabiran la yastati' an yastansik ala rahilatihi, fahal tara an ha'hujja anhu. Perempuan dia kata, wahai Rasulullah, aku mendapati bahawa kewajipan Allah terhadap hamba-hambanya dalam haji ini ada. Artinya haji ini benda wajib. Dan aku dapati bapa aku ni seorang yang tua. Maknanya dia tak mampu nak duduk atas binatang tunggangan lama-lama.
Tuan-tuan tak boleh duduk atas binatang tunggangan ni bukan orang tua, orang muda pun kadang tak boleh duduk juga. Ni ialah cerita sikit. Cerita sikit pengalaman yang untuk pergi Mekah. Keluar sikit daripada topik. Saya tak tahu tuan, saya naik motor 12 jam duduk atas motor. 12 jam non-stop kecuali untuk isi minyak dan juga makan. Pinggang kita sakit juga kadang-kadang. Lepas 9 jam sakit pinggang. Tapi bayangkan orang dulu dia jalan 9 hari. Jadi artinya benda ni berat. Ramai orang tak boleh buat. Ramai orang tak ada kemampuan untuk buat. Tapi dia tak duduk lah. Macam kita 12 jam atas kenderaan. Dia duduk, dia berhenti. Mereka buat kemah, mereka makan, mereka sambung jalan. Mereka kalau rasa pinggang sakit, dia unta jalan sendiri. Mereka jalan belakang unta. Ataupun mereka naik atas unta. Dia ada banyak pilihan. Cuma bukan semua orang mampu. Dan bila berjalan jauh, benda yang memang penting lagi lah. Cuma Nabi bagi peringatan. Nak jalan jauh, jangan jalan seorang-seorang. Nabi tak bagi. Nabi tak bagi bermusafir seorang-seorang. Sebab musafir seorang-seorang kita tak tahu apa yang akan terjadi. Dan yang kedua, Nabi juga tak bagi kita duduk seorang-seorang. Ada sahabat minggu lepas ada sama sahabat tanya, rumah dia kena kacau, dia tak boleh duduk, dia masuk rumah dia tak bunyi, orang ketuk pintu lah, dia tak bunyi bumbung lah apa. Apa jawapan dia? Jawapan paling penting, jangan duduk seorang-seorang. Nabi tak bagi duduk seorang-seorang. Ini bukan masalah takut hantu ke tak takut hantu, jangan duduk seorang-seorang. Dia banyak konsekuensi, banyak benda-benda yang terbabit apabila kita duduk seorang-seorang. Banyak kesan. Satu juga, kita bila duduk seorang, maaf ni, keluar sikit. Bila kita duduk seorang dalam rumah kita tak boleh tidak berpakaian, tak boleh. Maksudnya kita sentiasa berpakaian. Tak bisa tutup aurat penuh, tutup aurat sikit lah, aurat separuh, tak bisa, tapi kita berpakaian. Bila kita duduk seorang, kecuali masuk tandas, masuk dalam toilet. Nabi sebut kalau kamu duduk, bila-bila masa sahaja ada dua malaikat yang sentiasa bersama dengan kita. Jadi tak boleh berbogel, kecuali bila masuk dalam tandas. Masuk dalam tandas, urusan kamu sendiri lah, kamu nak buat apa. Itu satu. Tapi bila duduk dengan isteri, dibenarkan dalam selimut dengan isteri tanpa berpakaian, itu boleh. Budaya Arab dulu, bila mereka tak berpakaian, di budaya Arab, dia selimut, suami dengan isteri selimut. Apabila suami atau isteri dia nak bangun tahajud, selimut dia panjang. Jadi dia akan ambil hujung selimut itu, balut badan dia untuk solat. Kalau dia tak ada pakaian, dua orang tak apa, suami tak boleh. Apa hikmahnya? Hikmahnya banyak. Antara hikmahnya yang mungkin kita boleh fikir, kalau pokok kita mati kata itu, kita tak tahu harap-harap mati, tapi pokok kalau kita mati dan itu, dan kita duduk seorang-seorang, orang datang orang jumpa tengok jenazah kita, keadaan tu tak apa elok kalau kita tak pakai apa-apa. Jadi mungkin itu salah satu hikmah. Dengan isteri tak apa, duduk seorang-seorang tak boleh. At least most likely kalau mati pun seorang tak ada mati dua-dua serentak. Mati dua-dua serentak ni cerita piramid dan dia hutang. Itu menarik. Kalau mati pun seorang lah biasanya. Jadi itu daripada cerita tak boleh duduk seorang-seorang, jangan duduk seorang-seorang. Jadi kalau sahabat yang belum kahwin, kahwin cepat-cepat lah yang duduk seorang-seorang. Itu moral of the story. Jadi jalan sama juga. Apabila bermusafir, Nabi tak bagi kita jalan seorang-seorang. Jangan jalan seorang-seorang. Dan juga Nabi kata kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu tak akan jalan seorang-seorang. Dan jangan juga duduk seorang-seorang. Baik, seterusnya. Waruya an, okey, cerita Ibnu Abbas ni. Perempuan datang tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, bapa aku ni tua, dia tak boleh nak duduk lama di atas binatang tunggangan. Fahal tara an ahujja anhu? Ya Rasulullah, pada pandangan engkau, boleh tak aku nak buat haji bagi bapa aku? Kata Nabi, na'am. Nabi kata, betul, kamu perlu buat haji. Faqalat, ya Rasulullah, fahal yanfa'uhu dhalika? Wahai Rasulullah, kalau kata aku buat haji kat dia, haji itu bermanfaat ke tak untuk dia? Faqala na'am. Nabi kata, ya. Kama law kana ala abiki daynun faqadaitihi nafa'ahu. Nabi kata, betul, benda itu bermanfaat. Seperti mana kalaulah bapa kamu ini ada hutang, dain artinya hutang. Faqadaitihi, lalu kamu terus bayar bagi pihak bapa kamu. Dia tak bayar, kamu bayar pakai duit kamu sendiri.
nafa'ahu, maka itu memberi manfaat kepadanya. Kita tahu yang mana kes hutang ni orang lain boleh bayar bagi kita, bukan sahaja anak kita, orang lain yang bukan anak kita pun boleh bayar. Sebab itu salah satu di antara sunnah Nabi, bila ada jenazah, sebelum tanam jenazah tu tanya, ada siapa hutang dengan jenazah ni? Bukan siapa hutang dengan jenazah ni, tak apalah. Ada jenazah ni hutang dengan siapa? Siapa hutang dengan jenazah ni tak apa, ada pahala dia buat. Ada jenazah ni hutang dengan siapa? Kalau kita kata ada orang kata, oh ada dia hutang dengan aku, kalau ada, maka pilihannya keluarga dia bayar. Kalau keluarga dia tak mampu bayar, orang lain nak tolong bayar bagi pihak keluarga dia, boleh juga. Hutang, bayar hutang kepada orang tu, selesai. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada orang yang mati. Dan kalau tak bayar hutang ni sampai ke tahap yang mana tak masuk syurga, kecuali hutang membuatkan orang tak masuk syurga, walaupun orang mati syahid. Sahabat Nabi kata semua orang mati syahid masuk syurga. Sahabat kata betul semua orang mati syahid masuk syurga. Nabi kata betul. Sahabat pendalam Nabi panggil balik mana Ustaz? Nabi kata kecuali dia ada hutang. Jadi hutang ni boleh buat. Dosa dengan manusia menyebabkan orang tak masuk syurga. Jadi elak-elakkan hutang. Tapi hutang dengan bank kita tak bayar insurans untuk bayar. Kita mati syurga. Hutang dengan bank orang tak boleh terima. Balik kepada cerita hadis ni. Jadi ia memberi manfaat. Qala Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qada'aha al-hajj anhu ka qada'iha ad-dayn anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan qada' haji itu, qada' ni artinya ganti, qada' menyempurnakan, menunaikan. Qada' dan qadar kan. Qada' adalah menyempurnakan. Kita ikut apa Allah buat. Kita ikut tulisan yang Allah tetapkan. Qadar artinya penetapan Allah. Jadi sebab itu kita beriman dengan qada dan qadar. Qadar Allah, qada daripada kita. Kita ikut apa yang Allah minta kepada kita. Jadi kata Imam Syafi'i, Nabi menjadikan qada haji sama seperti qada hutang. Fala syai' aula an yujma'a bainahu mimma jama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu. Kata Imam Syafi'i, tidak ada benda yang lebih layak untuk dihimpunkan bersama, untuk kita bagi himpun dua benda, melainkan benda yang telah dihimpunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kenapa Imam Syafi'i cakap bab ni? Seolah-olah Imam Syafi'i nak bagi isyarat. Nanti kita akan jumpa sekejap ni kita bahas. Ada mazhab lain yang kata tak boleh buat untuk orang lain. Orang tu selagi masih hidup tak boleh buat. Jadi seolah-olah isyarat Imam Syafi'i ini satu sindiran terhadap mazhab lain, mazhab Maliki. Sebab itu Imam Syafi'i kata, apa benda yang lagi layak kamu nak himpun dua, melainkan dua benda yang Nabi himpunkan bersama. Ini kitab fiqh bila kita baca, kita kenal para ulama. Kita kenal cara ulama menyindir, kita kenal cara ulama menyebut fakta, kita kenal cara ulama menyebut tentang kesilapan orang alim yang lain dan sebagainya. Ini semua seni. Mana kita nak dapat seni ini? Kita kena baca kitab fiqh. Baru kita tahu seni ulama, cara menghormati. Imam Syafi'i tak kritik Imam Malik, dia tak kata. Tapi macam mana kita faham yang dia nak kritik? Daripada perkataan ini. Dia cuma sebut apa benda lagi layak kalau kita dihimpun selain daripada benda yang Allah telah himpunkan. Baik, seterusnya. Habiskan sikit perkataan Imam Syafi'i sebelum kita syarah. Wa ruwiya an Aqa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Aqa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a rajulan yaqul labbaika an syubrah. Nabi mendengar seorang lelaki dia mengucapkan labbaika an syubrah. Ya Allah, aku menyambut seruanmu bagi pihak syubrah. Orang lain. Bila Nabi dengar, Nabi kata, in kunta hajajta, kalau engkau ni telah menunaikan haji, falabbi anhu, maka ucaplah talbiyah bagi pihak lain. Tak apa kalau engkau dah tunaikan haji. Wa illa, tapi kalau engkau belum tunaikan haji, fahjuj, engkau buat haji. Jangan fikir pasal syubrah ni, engkau buat haji engkau sendiri. Jadi tuan makna dia apa?
Maknanya kalau nak dibuat haji kat orang lain, kena buat haji kat diri kita sendiri. Kita dah tahu dah benda ni dari dulu kita tahu. Cuma beza ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita belajar kitab fiqh, kita tak tahu asal punca dia apa. Yang kita tahu tiba-tiba rukun solat 13. Kok orang main 13 kita pun tak tahu. Yang kita tahu buku-buku panduan haji tulis untuk menunaikan haji bagi pihak orang lain, si penunai itu mestilah telah menunaikan haji. Macam mana dia main? Kita pun tak tahu. Ini faedah kita belajar kitab fiqh ulama dan dulu. Kita tahu dalil. Lepas ni kalau orang tanya kita, aku nak buat haji kat orang lain tapi aku tak buat lagi, boleh ke tak boleh? Kita kata tak boleh. Pasal apa tak boleh? Kita tahu Nabi tak benarkan sahabat menunaikan haji bagi pihak syukur rumah seorang lelaki lain. Nabi tak bagi. Dan juga ini adalah perkataan Imam Syafi'i. Itu penting belajar kitab fiqh. Jadi kita tahu asal usul. Punca dia kita tahu. Pandangan fiqh kita main mana kita tahu. Baik. Seterusnya kita cerita sikit tentang perkataan Imam Syafi'i ini. Bila kita pergi translation balik kita cerita perkataan Imam Syafi'i. Mampu tak mampu tunaikan haji, dia ada beberapa bahagian. Pertama sekali, kalau harta kita mampu, binatang tunggangan kita juga mampu. Harta kita ada untuk bekalan dengan binatang tunggangan dan badan mampu. Maka dalam kes ini tidak ada pilihan lain melainkan dia mesti menunaikan haji. Okey, tak ada masalah. Ijma' para ulama, sepakat semua ulama. Mampu ni artinya apa? Dia ada lebihan. Zat lebihan. Harta yang dia guna setiap hari, barang makan dia makan cukup. Kenderaan dia ada, tempat tinggal dia ada. Lepas dia makan, lepas tempat tinggal, lepas dia bagi makan anak bini dia apa semua cukup, dia ada kelebihan. Jadi dia wajib. Harta dia ada kelebihan yang membolehkan dia dapat kenderaan tunggangan pergi haji. Dulu naik unta, sewa unta apa-apa tak kira lah. Sekarang naik kapal terbang. Dia ada kelebihan sehingga dia boleh pergi. Dan yang kedua, badan dia mampu untuk menunaikan haji. Dalam kes ini, ijma' sepakat semua mazhab dia wajib tunaikan haji. Kalau dia kata, ustaz, saya boleh pergi, bisa boleh dapat, tapi takut nanti nak pergi Mekah tak ada tempat duduk, tak ada hotel nak duduk, duit tak ada, duit cukup tu, tiket kapal terbang je, hotel tak cukup, nak buat macam mana? Wajib tak dia haji? Dalam kes ini, dia wajib pergi haji. Hotel tak termasuk dalam syarat haji, tak termasuk syarat sah haji. Ada hotel tak ada hotel tak haji wajib pergi, tak termasuk. Dia kata, ustaz saya tak mau pergi tahun ni ustaz, pasal apa tak mau pergi? Syarat dah okey dah, dah cukup dah semua. Cuma kemah dekat Mina dia tak ada. Itu tak kemah. Kemah kat Mina pun tak termasuk syarat sah haji. Jadi yang penting badan dia cukup, harta dia cukup, sepakat semua orang dia kena menunaikan haji. Visa tak ada? Ya. Visa tak ada? Visa tak ada? Visa pun ada ya, visa tak ada kacau. Saya tak cerita tuan-tuan, cerita visa sikit. Ada orang yang main daripada India dengan Pakistan. Dia orang jalan kaki, dia tumpang bas. Dia tumpang bas ni, bas ni turun kat sini. Dia naik dari satu tumpang, turun kat situ. Dia naik kereta api, dia turun kat situ. Kereta api ni bukan cerita macam burung kan. Dia tumpang, dia jalan sikit lepas border semua, dia masuk border pusing ke mana, sampai dekat border Saudi. Tuan-tuan, dia orang buat betul. Bila sampai kat border Saudi, dia tunggu visa. Kadang-kadang berbulan tunggu visa diproses. Tunggu lah kat situ baru apply. Apply bukan macam kita. Kita apply, dan kita apply dalam sistem. Lepas tu sahabat-sahabat kita yang AJK, kita masuk online je lah. Tak ada lah susah kan. Tapi dia orang ni bawa pasport, tunjuk beratur panjang, beratur-beratur orang. Tunggu visa. Kalau tak dapat visa, dia orang balik. Okey, visa tak dapat balik. Kalau dapat visa, sambung perjalanan daripada border pergi ke Mekah. Macam mana cara dia? Macam biasa. Tahan van, tahan lori, tahan bas, jalan kaki sikit, tahan unta, tahan apa-apa yang dia jumpa sampai ke tanah. Dan tentu kalau lihat keadaan mereka ni tak sama dengan kita. Dia orang, kita duduk di Mina, kita duduk di kemah. Dalam kemah yang ada ekor dan sebagainya. Dia orang duduk ni di bawah lori buat tempat tidur. Betul-betul tidur bawah lori. Tidur tepi jalan lah, kemah lah. Tapi keadaan macam tu pun, apa hukum menunaikan haji? Masih wajib. Badan dia mampu.
Badan dia mampu untuk pergi ke Mekah tunaikan haji. Duit dia cukup untuk pergi ke Mekah tunaikan haji. Dia mesti. Rumah sebagai contoh. Saya haji benda-benda penting sebenarnya. Kita anggap dia kecil kadang-kadang. Orang dia ada 2 rumah. Satu rumah tempat tinggal dia yang dia tinggal kat situ. Satu rumah lagi dia tak pakai pun. Dia pergi sewa je. Dia punya sumber income dia pergi sewa. Dia kata aku cuma ada duit gaji aku cukup makan. Cuma duit sewa rumah ni aku simpan bank dekat bulan. Itu je lah nanti nak bagi anak belajar apa dia simpan contohnya. Untuk dia wajib juga menunaikan haji. Keperluan asas dia ada. Dan dia ada zat, dia ada kelebihan. Kelebihan harta ada tak ada. Tapi disimpan untuk buat benda lain. Dia wajib menunaikan haji. Jadi yang kedua ni, itu yang pertama, wajib dengan harta dan juga dengan badan. Yang kedua, orang yang dia badan dia mampu tunaikan haji dalam keadaan berjalan. Dia tak ada duit nak pergi tunaikan haji, tapi dia mampu berjalan tunaikan haji. Dalam kes ni, ulama beza pandangan. Dia kata aku boleh, tapi jalan, duit aku tak tahu aku boleh jalan. Para ulama dalam mazhab Syafi'i mereka sebutkan kalau perjalanan dia menunaikan haji 1 hari 1 malam, dia mesti menunaikan haji. Padahal dia tetap wajib. Dia duduk di Riyadh ke, dia duduk di di Qarn Manazil ke, di Jeddah ke, Qarn Manazil ke, tempat-tempat yang perjalanan dia 1 hari 1 malam. Tak ada kenderaan. Dia wajib menunaikan haji. Kalau badannya cukup kuat. Tapi untuk perjalanan yang lebih jauh daripada itu, jauh daripada 1 hari 1 malam, tuan-tuan kena faham, yang zaman dulu tak ada sempadan negara. Zaman tu tak ada Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain ni tak ada. Jadi yang orang tahu cuma jauh tak jauh je lah. Jadi kalau jarak perjalanan lebih jauh daripada itu, di sini ulama berbeza pandangan. Pandangan yang lebih kuat, tidak diwajibkan dia menunaikan haji kalau jauh. Kalau kita ingat ayat yang Allah sebut, wa'adzin fil nasi bil hajj. Wahai Ibrahim, iklankan untuk manusia tunaikan haji. Ya'tuka rijalan, akan datang kepada engkau rijalan wa ala kulli dhamirin, dan di atas setiap tunggangan. Rijal ini artinya jalan kaki lah. Dalam sebahagian bacaan yang syar'i, bacaan Al-Quran, saya kita dah cerita tapi dia ada bab yang berkaitan. Ada sebahagian qurra mereka bacakan bukan rijal, mereka baca rajalan, rijalan. Ada beza rijalan dengan rijalan. Bahasa Arab ni dia tambah sesyadah maksud dia lain. Kalau rijalan artinya berjalan. Jadi Imam Syafi'i kata ini maksudnya. Kalau dia perlu perjalanan biasa, dia tak payah tambah apa-apa, sebagaimana perjalanan kemampuan manusia biasa, dia wajib tunaikan haji. Walaupun tak ada binatang tunggangan. Tetapi sebahagian mazhab mereka kata ayat itu dibaca dengan rijalan. Rijal maksudnya bersungguh-sungguh dalam berjalan. Dia berbeza. Jadi ikut mazhab kedua, mazhab Maliki, kalau jawab perjalanan dia jauh, tapi ikut akal logik dia sampai juga kalau berjalan, dia masih wajib menunaikan haji. Walaupun dia tak ada binatang tunggangan, masih wajib tunaikan haji. Dalilnya apa? Sahabat datang daripada Madinah, sebagian berpotong jalan, jauh jalan itu. Jadi rijal dan juga rijalan. Cuma Imam Syafi'i kata kita berpegang dengan mushaf Al-Quran. Yang ditulis di dalam mushaf adalah rijalan, maksudnya berjalan. Jadi jarak perjalanan biasa, tak ada binatang tunggangan, dia buat haji. Tapi kalau jarak jauh daripada itu, dia tak perlu buat. Sebab bacaan rijal ni bacaannya syad, ataupun bacaannya bercanggah dengan mushaf yang ada dalam mushaf kembali. Baik, seterusnya. Orang yang mampu dengan harta dia, yang ketiga ni, orang yang mampu dengan harta, tapi badan dia tak mampu. Harta dia boleh, dia boleh bayar orang ataupun dia boleh upah orang untuk menunaikan haji, tapi badan dia tak mampu menunaikan haji sendiri. Maka dalam kes ini, hendaklah dia upah orang berhaji, menjadi kewajipan pada dia dalam mazhab Syafi'i. Jadi kewajipan untuk dia upah orang. Artinya, contohnya apa? Kalau dia dah tua, daripada muda sampai dia tua dia tak mampu.
Bila dia tua baru cukup duit, badan dia pula tak larat, maka dia wajib upah orang lain tunaikan bagi pihak dia. Ataupun dia dapat penyakit yang penyakit itu confirm tak boleh hilang. Dia x-ray, dia tengok tulang belakang dia bengkok. Doktor kata memang tak boleh betul ya, tak boleh duduk lama. Jadi dalam kes itu apa dia buat? Dia wajib upah orang lain menunaikan haji bagi pihak dia. Dan ulama berbeza pandangan. Jadi dalam bab ini juga perbezaan pandangan dari kita sebut. Kata Imam Malik, dia tidak menunaikan haji. Dia tak boleh. Kita tak boleh selagi kita hidup ikut mazhab Maliki, orang lain tak boleh tunai bagi kita. Okey, ini kita penting kita bagi detail sikit. Pertama sekali kita kena faham mazhab Syafi'i. Apa Imam Syafi'i kata? Badan dia tak cukup kuat, tapi dia ada harta. Apa dia perlu buat? Wajib tak dia tunaikan haji? Wajib tunaikan haji dengan cara upah orang lain, istijar, ataupun arahkan orang lain buat bagi pihak lain. Dia tetap wajib dalam mazhab Syafi'i. Tapi ikut mazhab Maliki tak boleh. Dalam mazhab Maliki, selagi orang tu masih hidup, orang lain tak boleh tunaikan haji bagi pihak lain. Ini benda yang berkaitan dengan banyak bab. Kenapa tak boleh? Sebab kata Imam Malik, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak boleh mewarisi dosa orang lain. Sama ada juga tak boleh warisi dosa. Maknanya apa? Pahala pun tak boleh warisi juga. Saya tak boleh kirim pahala kat Haji Khairil, Haji Khairil tak boleh kirim dosa kat saya. Sama, tak boleh. Maka dalam kes itu, selagi orang masih hidup, kata Imam Malik, dia tak boleh bagi orang lain buat. Kewajipan itu ke atas diri dia. Kalau dia dah mati, anak-anak dia buat bagi pihak dia. Ataupun kalau dia tinggal wasiat, dan sebagainya baru boleh. Jadi kita buat apa bezanya? Dalam bab ini, ibadat itu terbahagi kepada 3 benda. Satu, ibadat yang dia mesti tunaikan sendiri. Ibadat yang mesti tunai sendiri. Contohnya apa? Solat. Solat orang lain tak boleh buat bagi pihak kita. Kita mesti sendiri. Zikir. Nabi sebut siapa baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali setiap pagi, dia takkan diganggu oleh apa-apa benda pun. Contoh Nabi sebut dia takkan diganggu oleh apa-apa, pahalanya sama seperti melekatkan 10 orang hamba. Banyak pahala yang Nabi sebut. Syaitan tak dekati dia sampai asar dan sebagainya. Boleh tak saya nak baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100, ini aku punya. Baca lagi 100, kirim bagi ahli kain. Itu tak boleh. Sebab zikir, solat sendiri. Kita punya rumah sahabat kita, dia tak semayang. Kita tolong semayang, kita kata kat dia, hang ni malas nak semayang, tak apa, aku tolong semayang. Tak boleh. Solat tak boleh. Zikir tak boleh. Puasa pun tak boleh. Puasa tak boleh. Kita tiba-tiba sakit, doktor kata tak boleh makan. Ni nak ambil darah tadi petang, tak boleh makan 12 jam. Subuh sampai maghrib tak boleh makan. Lepas maghrib ambil darah. Kita tak ada niat nak puasa pun. Kita kata Allah, dia kena puasa tak apa. Telefon bini kat rumah. Berapa hari ni puasa tak ganti? Dia kata ganti sehari. Tak apa, aku tolong ganti bagi pihak. Itu pun tak boleh. Sebab apa? Puasa tak boleh ganti bagi pihak orang lain. Puasa, solat, zikir, ini semua tak boleh. Kalau nak ganti puasa, bayar fidyah tak apa. Tapi puasa pun tak boleh. Sebab ibadat ni semua menggunakan badan. Dalam bab ni tak boleh. Kecuali ada sebahagian pandangan dalam mazhab Ahmad saja yang berkata pandangan itu baik dalam bab. Pandangan yang penting tak boleh. Yang kedua, ada ibadat yang boleh bagi ke orang lain. Contohnya apa? Bayar hutang. Haji Khairil tengok saya, banyak saya ustaz dia hutang, saya tolong bayar. Itu tak apa, tak ada masalah. Dia boleh bayar. Bayar hutang boleh. Zakat daripada harta kita, daripada harta yang kita simpan diri. Ini zakat fitrah. Zakat fitrah nak bayar bagi pihak orang lain. Jiran sebelah tak ada, aku tak apa, aku tolong bayar bagi pihak orang. Itu boleh. Wakaf. Kita nak wakaf, tapi aku tak mau aku wakaf atas nama orang lain. Itu pun boleh. Jadi bab berkaitan dengan harta kita boleh buat bagi pihak orang lain. Ini jenis yang kedua. Satu, mesti dengan badan kita. Yang kedua dengan harta.
Bila nama kata dengan harta, kita boleh buat bagi pihak orang lain. Sebab harta tu milik kita. Kita boleh buat apa dengan harta tu yang kita suka. Konsepnya begitu. Jadi bagi pihak orang lain boleh. Maka ulama membahaskan tentang haji. Imam Syafi'i katakan haji ini termasuk dalam kes yang kedua. Sebab apa? Sebab haji bukan menggunakan niat semata-mata, bukan menggunakan bacaan semata-mata, bukan menggunakan ibadat dengan tubuh badan semata-mata, bukan itu. Tapi haji lebih daripada itu, dia melibatkan perjalanan, dia melibatkan kemampuan, binatang tunggangan, sihat tubuh badan yang semua ini. Maka dalam kes ini Imam Syafi'i dia katakan bahawa boleh ganti haji bagi pihak orang lain, boleh buat bagi pihak orang lain. Kerana sebab haji ini lebih mirip kepada menggunakan harta. Jadi kita ada harta, kita nak bagi untuk orang lain, jadi boleh. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Maliki tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab Imam Malik kata haji ni dia masuk kategori solat dan juga zikir, tak boleh buat bagi orang lain, kecuali yang Nabi benarkan. Nabi benarkan apa? Orang yang mau opak dalam meninggal dan sebagainya, dia tolong buat, itu boleh. Jadi ada dua pandangan dalam bab. Pandangan yang ketiga, mazhab Hanafi, dia lebih ringan. Ikut mazhab Hanafi boleh buat. Syafi'i dalam mazhab ini dia letakkan sebagai ulama, kita letakkan syarat tak boleh buat saja. Dia tu tak ada niat langsung untuk haji, kita tak boleh buat Tapi ikut mazhab Hanafi, haji bikin asal, dia lebih terbuka. Baik, soalan juga. Ini soalan penting, soalan klasik masyarakat Melayu. Kita baca Al-Quran, ada jenazah sebagai contoh. Kita baca biasa, kita kata Al-Fatihah, kita kirimkan bacaan Al-Fatihah kepada jenazah. Boleh tak boleh? Baca Fatihah ni masuk kategori mana? Kategori solat ataupun kategori zakat? Kategori badan ataupun kategori duit? Dia itu kategori mana? Zikir. Para ulama berbeza. Ikut Imam Syafi'i, solat, bacaan Al-Quran dikira kategori zikir, tak boleh, tak sampai. Ikut mazhab Syafi'i. Sebab dia tak sama dengan haji. Haji pakai duit, upah orang. Zakat pakai duit, sedekah pakai duit. Tapi bacaan Al-Quran tak pakai duit, pakai keikhlasan manusia. Maka dalam bab ni kata Imam Syafi'i, la taziru waziratun wizra ukhra. Kamu tak boleh mewarisi dosa orang lain, kamu juga tak boleh warisi pahala orang lain. Jadi tak boleh. Ikut mazhab Hanbali, Imam Ahmad kata boleh. Sebab apa boleh? Sebab Imam Ahmad masukkan dia dalam kategori yang kedua. Kita buat, kita sedekahkan ke orang. Jadi ulama berbeza pandangan dalam bab ini. Tetapi baca Al-Quran ambil iklan. Adakah iklan tak biasa orang boleh kan? Bayar harga tertentu, budak-budak takfir semua akan tolong baca Al-Quran kamu dan kirim kepada si mati. Ini sepakat semua mazhab tak boleh. Business minded confirm tak boleh. Kita nak sedekah sendiri, ulama berbeza pandangan. Buat pakai duit, confirm tak boleh. Jadi itu berkaitan dengan bab. Seterusnya, orang yang dia tak mampu, harta dia tak mampu, badan dia pun tak mampu, tapi ada orang nak tolong buat untuk dia. Ini kategori seterusnya. Duit dia tak ada, binatang tunggangan dia pun tak ada, tapi orang lain nak buat untuk dia. Wajib atau tak bagi dia menunaikan haji? Ulama berbeza pandangan. Ikut mazhab Syafi'i, dia wajib menunaikan haji. Dia tak mampu, tapi ada orang nak bagi dia wajib menunaikan haji. Sebab ditunaikan juga haji apabila bagi pihak orang lain. Dan juga berdasarkan hadis sahabat tanya Nabi boleh nak haji pokok dia, Nabi benarkan. Maknanya dalam mazhab Syafi'i, kita dalam bab ni kita tak ada apa, duit pun tak ada, apa pun tak ada. Orang tu tiba-tiba main kat kita, dia kata hang tak haji lagi, aku dah pindah, ambil duit tu hampir. Dalam kes tu kita wajib menunaikan haji. Tetapi ikut mazhab Maliki dan juga Hanafi tidak wajib menunaikan haji sebab kita tak mampu asalnya. Jadi dalam bab ni detail, cuma tak perlu kita bahaskan. Ini satu bab yang detail yang sangkutan dengan benda lain. Dan situasi ini pun tak banyak berlaku. Bila orang nak bagi, kita pergi dalam biasanya. Cuma kalau ikut mazhab Syafi'i, dalam kes itu kita kena pergi juga.
kata dari segi sumber duit tu tak ada masalah. Sumber duit itu yang penting. Sumber duit yang kita dapat, kita confirm duit itu haram. Bila kita confirm duit itu haram, duit itu tak boleh digunakan untuk buat ibadat, sama ada duit kita sendiri ataupun duit orang bagi, kita tak boleh. Benda haram tidak boleh menyucikan orang. Kalau tuan-tuan ikut kelas hari 40 kita bicarakan, benda yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara kedua-duanya umur benda-benda yang kita tak tahu. Jadi siapa yang jaga agama ni, dia tinggalkan benda yang kita tak tahu. Tinggal maknanya apa? Tinggal kita tidak mengambil manfaat dari benda-benda. Duit haram, contoh orang menang loteri sebagai contoh. Dia main-main dia menang loteri sebagai contoh. Duit haram. Dia kata duit ni kalau aku beli makan nanti jadi daging, berdosa. Kalau aku bagi orang lain makan pun berdosa juga. Kalau aku buat rumah, aku duduk dalam rumah tu tak sedap hati, baik aku pergi haji. Pergi haji dia kata paling kurang pahala haji boleh cover boleh duit haram. Itu tak boleh. Ulama beza pandangan sah tak sah, tapi sepakat semua ulama benda tu berdosa. Sama juga macam solat pakai baju curi. Dia curi baju, dia kata kalau pakai baju ni saja-saja takut berdosa. Jadi aku curi aku pakai buat sembahyang. Sebab pahala sembahyang cover baju curi, dia berdosa. Dalam kes itu, bila datang daripada harta yang haram, dia dikira berdosa dalam bila menggunakan harta haram. Bila orang bagi sumbangan kat kita, sama juga. Kita confirm sumbangan itu daripada sumber yang haram. Syarikat Allah nak bayar fidyah, nak bayar zakat, dia bagi sedekah, kita pergi haji, tak boleh ambil. Tapi kalau kita tak tahu, tak apa. Tuan-tuan tahu tak tahu ni pun itu benda penting. Tahu tak tahu kira berdasarkan apa? Bukan berdasarkan cakap-cakap orang. Itu benda yang penting. Ini manhaj dasar. Orang main kita, orang kata Colgate ada tulang babi, contoh. Kita pun tinggal Colgate. Orang main pula, orang kata roti hi-fi ni ada, semua orang cakap kita ambil. Dia bukan begitu. Terbukti, kita tolak. Selagi tak terbukti, tak ada masalah. Ini cara fikir orang Islam. Orang Islam ni, dia punya fikiran dia begitu. Kita hukum berdasarkan fakta. Nahnu nahkum bil-zawahir. Nabi kata, kita hukum ni berdasarkan apa yang kita nampak. Wallah yatawalla as-sarair. Benda-benda kita tak nampak itu urusan Allah. Yang kita nampak kita hukum. Kita kalau kadang-kadang kita nak jatuhkan orang senang kita tak suka kat orang tu, kita kata dia ni dia buat, dia campur benda haram, orang pun tak pergi kedai dia. Kita tuduh dia ni bela jin, orang pun tak pergi kedai dia. Sama juga, ada orang kata, ustaz, ada orang kata kedai ni bela jin. Kita tanya dia, hang nampak tak dia bela jin? Saya tak nampak ustaz. Sedap tak sedap makan? Masa benda sedap, ambil makan juga. Benda-benda, manhaj, itu benda penting. Sebab dia tak nampak benda penting. Dia datang, dia kata, ya ustaz, ada seorang alim. Yang alim dia nampak jin. Dia lalu depan kedai tu, dia nampak jin. Kira tak kira? Tak kira. Cakap orang alim, hujah bagi dia sendiri, tak jadi hujah bagi dia. Kalau jadi hujah, tuan-tuan senang. Orang alim ni, banyak fungsi dia. Jumpa mayat satu, tak payah buat kajian forensik, siapa bunuh, ambil DNA, tak payah susah. Panggil orang alim ni, pergi cek database jin dia, jin mana duduk kat sini, nampak pembunuhan. Dia boleh sebut, aku tahu orang tak dibunuh. Tapi itu tak dikira. Itu manhaj, cara. Halal jelas, haram jelas. Tak tahu, dia tetap, kita tak tahu. Tapi siapa yang nak tinggalkan, supaya dia lah. Cuma benda tu tak jadi haram selagi belum terbukti. Bila terbukti, baru dia jadi haram. Baik, seterusnya. Keselah dulu ni. Kalau orang tu dia tak mampu, harta dia tak mampu, badan dia tak mampu, waktu dia juga dia tak boleh pergi. Tetapi ada duit yang bila dia guna duit tu, dia boleh pergi haji, dia boleh menunaikan haji. Duit yang dia ada duit ni sikit je, kalau dia habiskan duit ni dia boleh menunaikan haji. Contohnya dia ada satu rumah. Bila dia gadaikan rumah ni, dia boleh menunaikan haji, tak ada masalah. Jadi dalam kes tu pada dia boleh menunaikan haji. Ataupun dia ada harta sikit je. Kalau dia pergi haji dengan harta ni, anak-anaknya terabai, tak ada siapa lewat, habis.
dalam kes ini dia tidak diwajibkan menunaikan haji. Dia tak diwajibkan. Sama juga dalam kes kemampuan dia, sama ada dia penuhi tuntutan hidup dia ataupun dia pergi haji, tak ada pilihan lain lah, dia tak wajib pergi haji. Jadi sebab itu dalam mazhab Syafi'i bekalan ni ada dua. Satu bekalan dia pergi haji, yang kedua bekalan keluarga dia yang dia tinggalkan semasa dia pergi haji. Itu juga penting. Kalau pergi haji menyebabkan keluarga yang tak dapat, dia tak wajib. Dalam hadis Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kafa billahi ithman ay yudayya ma yaqut." Cukuplah seorang daripada kamu dapat dosa apabila dia mengabaikan orang yang di bawah tanggungannya. Di bawah tanggungannya dia abaikan, dia tak bagi orang makan, itu telah memadai untuk dia dapat dosa. Jadi dalam kes ni dia tak wajib menunaikan haji. Tapi dia kena timbang. Kalau dia pergi haji, dia sekadar mengambil daripada lebihan harta dia, itu dia wajib. Tapi asas harta dia yang kalau tak ada, dia tak boleh hidup, dia tak wajib pergi haji. Dia ada motor, dia ada kereta, dia jual salah satu, dia boleh pergi haji. Dalam kes tu, dia kena pergi haji sebab lebihan harta dia. Dia ada satu kenderaan dia, tak ada pilihan lain. Kalau dia pergi haji, hilang kenderaan dia, susah hidup dia. Dalam kes tu, dia tidak wajib menunaikan haji. Jadi tuan-tuan jangan berkaitan dengan bab mampu tak mampu menunaikan haji. Kita boleh berhenti setakat ini dulu, insyaAllah. Ulama bahas juga, kalau dia mampu pergi tapi tak mampu balik kan? Kita ada duit pergi haji, duit dia cukup untuk pergi Mekah kan? Nak balik tak cukup duit tak? Jadi dalam kes ini ada dua pandangan. Ikut kita nak cerita beza pandangan, cuma nak cerita mazhab Syafi'i. Ikut mazhab Syafi'i, kalau keluarga dia tak duduk di Mekah, bini dia duduk dekat Malaysia, dia cukup duit nak pergi haji je, Imam Syafi'i kata dia tak wajib pergi. Sebab dia pergi jenuh bini dia sama nak tengok. Dah lah pergi haji, orang dia nak turun jaga bini, susah tak ada orang. Keluarga dia di luar tanah haram, dia tak wajib pergi haji. Kalau keluarga dia duduk dekat tanah haram, ataupun dia tak ada keluarga, dia seorang je, ulama beza pandangan. Ada ulama kata dalam kes ni dia wajib pergi haji. Kalau tak cukup duit balik, dia pergi duduk kat Mekah tu pun tak apa, cukup duit dia balik. Tapi ikut mazhab Syafi'i, dia juga tak wajib. Sebab seseorang itu apabila dia difitnah ataupun diuji dengan hilang keluarga, sama dengan ujian dia hilang kawan. Jadi kalau pergi haji itu menyebabkan dia hilang tempat tinggal, dia hilang kawan, dia jadi musafir sepenuh masa ni, dia tak wajib pergi. Jadi kalau mampu pergi, tak mampu balik, dia juga tidak diwajibkan pergi. Ada satu benda lagi saya cerita ni. Okey, dua benda lagi. Last benda kita lagi. Hutang. Dia ada hutang, ni benda penting. Kat Malaysia ni banyak ketua hutang bank. Dia hutang. Wajib tak wajib pergi haji, dia ada hutang. Dan kita semua, bukan kita semua lah, ramai di kalangan kita yang ada hutang. Hutang ni tak boleh lagi, melainkan orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi ada hutang, wajib tak wajib pergi haji. Ikut mazhab Syafi'i ada dua jenis hutang. Satu hutang yang takjil, yang lambat tempoh bayar. Jadi tempoh bayarnya kita tahu lambat. Zaman dulu dia tak ada macam kita. Apa ni, zero installment bayar mula-mula, dia tak ada hutang tu. Cuma dia letak tempoh tertentu bayar balik hutang. Jadi dalam kes itu, apabila tempoh yang dijanjikan itu lambat, tidak mengganggu waktu dia menunaikan haji, dia boleh pergi haji. Dia pergi haji dan dia balik. Tetapi kalau hutang tu tempoh dia tak tetap, maknanya saya bagi pinjam duit kat sahabat kita, kata kat sahabat kita, bila ada duit nak bayar balik kat tu. Dalam kes tu dia tak wajib pergi haji. Sebab benda paling penting tunaikan hutang dahulu, lepas tu baru pergi haji. Itu berkaitan dengan hutang. Sama juga dalam kes kita yang sahabat-sahabat yang hutang bank. Hutang bank dia memang tak boleh habis, 30-40 tahun memang tak habis. Itu pun kalau dia hidupkan boleh mati, tak ada habis, hutang tak habis, dia habis dulu. Jadi dalam kes ini dia boleh menunaikan haji juga. Sebab hutang itu kita kiaskan dengan hutang yang tempoh bayar dia panjang. Kalau tidak, jenuh yang pergi haji semua 75, baru habis hutang, baru pergi haji tempoh. Jadi dalam kes ini tak apa. Seterusnya, last kalau kita berhenti, dia mampu, semua cukup. Duit dia cukup, binatang tunggangan dia ada, bekalan dia ada, badan dia pun cukup kuat. Dia pergi haji tengah jalan, orang tahan dia, orang curi duit dia. Ini pun dah bahas juga. Jadi dalam kes ini,
dia dikira kalau dia tengah ihram dia boleh batalkan ihram dia. Exhaust dia sama seperti orang yang tertahan. Kalau dia sembelihkan binatang, dia cukur kepala dia keluar daripada ihram, dia tak perlu kenaikan haji. Kalau dia bawa binatang, dia sembelih, dia cukur kepala dia. Tak ada binatang, dia tak boleh sembelih, dia cukur kepala dia dan dia balik. Kalau dia belum ihram, kalau dia sudah ihram, kalau orang tahan dia. Kalau belum ihram lagi, belum ihram dia nak pergi, orang tertahan dah ambil harta dia, tak ada masalah, dia boleh balik. Cuma ulama beza pandangan, apa pilihan terbaik? Dia lawan ke ataupun dia serahkan? Sebahagian ulama beza pandangan. Cuma saya bagi pandangan pertengahan yang mudah. Kalau rasa boleh makan, lawan. Kalau rasa tak boleh makan, serahkan dan balik. Dua-dua pilihan tak ada masalah. Kalau dia lawan juga, orang nak ambil harta dia, dilawan juga. Bila dia belum ihram, masa ihram tak lawan. Sebelum ihram orang ambil harta dia, perjalanan pergi haji, orang ambil, dia lawan dan dia mati. Mati dia dikira mati syahid. Sebab mati mempertahankan harta. Tapi pilihan terbaik lawan ke tak lawan, ulama beza pandangan. Orang nak mati syahid dia boleh lawan, cuma yang penting ekson zaman sekarang tak berlaku dah. Orang mungkin nak curi duit kita, tapi tak ada orang yang rampas duit kita sebab perjalanan aman dan sebagainya. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita ambil manfaat daripada apa yang ditulis oleh Imam Al-Muzani. Saya kalau tak silap saya, dia ada 15 muka surat, ini muka surat pertama. Jadi sepatutnya 15 kelas, tapi dia 10 kelas ni. Nanti kat tengah-tengah tu kita cut lah. Ataupun yang hujung-hujung cerita tentang bab, tentang bab bayaran yang tidak dan sebagainya semua ni, mungkin kita boleh skip lah yang hujung-hujung ni, kita tak perlu. Cuma insyaAllah kita cuba habiskan dalam proses pembelajaran. Di setakat ini dulu untuk ini, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu ini kita gunakan untuk memperbaiki ibadah kita.